Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kembali pada sesi online tata bahasa asas bahasa Arab. Bagaimana yang saya telah beritahu dalam WhatsApp group, kita akan sambung hari ini insya-Allah pada latihan pelajaran ketiga, iaitu latihan 4 nombor 7. Jadi latihan 4 ni kita teruskan ni insya-Allah. Latihan 4 ni ialah tentang ungkapan. Ada dua perkataan yang memberi satu makna. Dia tidak boleh tidak, dia sama ada ungkapan tu kategori dia ialah kategori sifat ataupun kategori bukan sifat. Cara untuk mengenal kategori sifat ialah kita letak di tengah-tengah ni, kalau dilihat di paparan ni, contohnya pintu kereta. Kita letak di antara dua perkataan ni kata bantu yang, Y-A-N-G. Bukan nama bahasa Arab, bahasa Melayu, Y-A-N-G. Kalau kita letak kata bantu yang ni di antara dua perkataan ni, kalau maknanya boleh diterima akal, itu ialah kategori sifat. Pintu yang kereta. Kalau tak boleh diterima akal, pintu yang kereta, maksudnya tak masuk akal, itu kategori bukan sifat. Ini penting kerana dalam bacaan nanti kita nak tahu dari segi alif lam, kebiasaannya kalau kategori bukan sifat, alif lamnya pada perkataan yang nombor 2. Itu kebiasaan. Tetapi kalau kategori sifat, kalau perkataan pertama ada alif lam, perkataan kedua pun ada alif lam. Jadi diikut semua. Kalau perkataan pertama tak ada alif lam, perkataan kedua pun tak ada alif lam. Itu dari segi alif lam. Kerana kita bincangkan ni tiap-tiap perkataan dalam bahasa Arab terbagi pada 3. Kita ingat semula yang ulang ingat. Daripada 3 iaitu kata nama, kata kerja dan kata huruf. Kata nama ni dia ada ciri-ciri yang tertentu, iaitu dia ada alif lam. Kadang-kadang kata nama ni ada alif lam. Al-bab ataupun bab. Jadi apakah beza di antara al-bab dengan bab? Jadi itu kita dah bincang sebelum ni ya. Jadi insya-Allah kalau rasa kurang jelas tu bolehlah rujuk semula pada rakaman video yang terlepas ataupun boleh bincang nanti insya-Allah. Jadi tiap-tiap kategori perkataan ni 3 tu, kata nama dia ada ciri-ciri yang paling ketaranya ialah alif lam. Ini banyak yang kebanyakan pelajar dia keliru bila nak guna alif lam dan bila tidak nak guna alif lam. Dan apa makna kalau perkataan tu ada alif lam dan apa makna perkataan tu kalau tak ada alif lam. Kerana perkataan al ni terlampau ringkas. Jadi itu kita kena jelas dulu pada awal sebelum kita teruskan pembelajaran ni lah. Jadi kalau ada dua perkataan, kita sekarang nak bezakan di antara sama ada dia ungkapan sifat ataupun bukan sifat. Jadi kita letaklah kata bantu yang. Kalau maknanya okey, maknanya diterima akal, itu bererti dia ialah daripada kategori sifat. Contohnya apa dia? Contoh kalau nombor 2, nombor 3 memang tak logik lah. Kunci yang rumah, ketua yang jabatan memang tak logik. Jadi itu ialah kategori bukan sifat. Tetapi nombor 4 tu, buku yang berfaedah. Tapi makna asalnya Al-Kitab Al-Mufid. Iaitu buku Al-Mufid itu maknanya berfaedah. Jadi kita boleh tak letak buku yang berfaedah? Boleh. Kalau boleh, dia ialah kategori sifat. Dan kita lihatlah, ada Al di sini Al-Kitab, ada Al-Mufid. Kedua-duanya ada alif lam. Dan kalau ditakdirkan dalam ayat nanti, kalau ba itu dibariskan baris depan, Al-Kitabu, perkataan Al-Mufid pun kena baris depan. Jadi ini ialah ciri-ciri. Ciri-ciri kalau kategori ungkapan itu ialah sifat ataupun bukan sifat. Dia kita kena ikutlah. Kita kena ikut kaedah-kaedah dia. Jadi kita dah buat sedikit lagi tu. Minggu lepas, iaitu nombor 1 sampai nombor 6. Jadi samalah kita nak latih ni, kita nak tengok latihan-latihan seterusnya daripada nombor 7 sampai nombor 15 sebelum kita masuk insya-Allah pada pelajaran yang keempat ya. Kita lihat nombor 7. Ayat ni ialah pelajar universiti. Jadi dia kategori sifat itu bukan sifat. Jadi kita letaklah kaedah kita iaitu gunakan kata bantu yang. Pelajar yang universiti tak boleh. Jadi maknanya tak logik. Jadi itu ialah ungkapan bukan sifat. Makna bukan sifat maksudnya kita lihat sekarang ni perkataan yang kedua saja ada alif lam. Talib iaitu pelajar, al-jami'ah pelajar universiti.
Dan dari segi baris akhir nanti, kalau kita letakkan baris akhir pada perkataan yang kedua ni, sentiasa dibariskan dengan baris bawah. Wajib baris bawah. Kerana dia bukan kategori ungkapan sifat. Baik, kita tengok yang nombor 8 pula. Sebuah kereta sewa. Boleh tak kita kata sebuah kereta yang sewa? Tak boleh. Jadi ini adalah kategori bukan sifat. Jadi perkataan ujrah, sayyarah ujrah. Ujrah tu sentiasalah baris akhir ni baris bawah. Ujratin. Kenapa dia baris dua? Kerana dia tak ada alif lam. Kalau dia ada alif lam, baris akhir ni akan baris satu saja. Jadi ini contoh talib al-jami'ati. Di sini sayyarah ujratin. Perkataan sayyarah ni baris akhir ni boleh tiga. Tengok ayat nantilah. Boleh sayyaratun, boleh sayyaratan, boleh sayyaratin. Tapi kita tak letak ni pasal apa? Dia bukan ayat. Kita nak letak baris apa? Baris depan boleh, bawah boleh, baris atas boleh. Jadi sebelum ayat ni kita matikan saja. Kerana itu lebih selamat. Jadi sayyarah, aku nak sebut begitulah, sayyarah ujrah. Kita nak bersembilan pula. Contoh untuk latihan. Jadi ayat ni ialah kereta biru. Boleh tak kata kereta yang biru, kereta yang berwarna biru? Boleh, logik lah. Kereta yang biru. Jadi as-sayyarah ada alif lam, biru az-zarqa pun ada alif lam. Jadi ini adalah satu kategori lagi, nanti kita akan sentuh insya-Allah, bahawa az-zarqa ni ialah kategori dia, kategori jantina ni ialah perempuan. Kerana apa dia sifat ni dia kena ikut sebelumnya. Dari segi aspek alif lam, dia buat alif lam, az-zarqa, kereta biru. Dari segi baris nanti, kalau dia baris depan as-sayyaratu, dia kena az-zarqa'u. Kemudian ada ta marbutah di sini. Ta marbutah menunjukkan dia kategori perempuan. Seperti ustazah ataupun ustaz. Ustaz lelaki, ustazah perempuan. Jadi kita akan sentuh nanti kemudian bahawa wazan, ya, wazan fa'la ialah wazan untuk menunjukkan sifat itu ialah perempuan. Kalau lelaki, af'al, wazan dia af'al iaitu azraq. Ini kita akan sentuh insya-Allah pada pertemuan akan datang lah, pertemuan yang berikutnya. Jadi dari sini nombor 9 ni ialah kereta yang biru boleh, jadi dia adalah kategori sifat. Baik, nombor 10. Seorang pelajar baru. Boleh tak kata seorang pelajar yang baru? Boleh. Jadi dia ialah kategori sifat. Jadi kalau talibun dia kena jadidun. Kalau taliban jadidan, kalau talibin jadidin dan seterusnya. Ini seorang pelajar baru. Jadi ini ialah kategori sifat. Baik, seterusnya jalan luas. Boleh tak kita kata jalan yang luas? Boleh. Jadi ini adalah kategori sifat. Oleh kerana itu kita dapati bahawa kedua-duanya ada alif lam. At-tariq ada alif lam, al-wasi' pun ada alif lam. Kalau ditakdirkan ini bukan kategori ungkapan bukan sifat, kita akan dapati bahawa at-tariq ni tak akan ada alif lam. Tapi ini kerana maknanya, dan begitu dia menunjukkan al-wasi' di sini, iaitu luas ialah sifat bagi jalan, jadi jalan yang luas. Baik, seterusnya nombor 12, kunci rumah. Boleh tak kata kunci yang rumah? Tak boleh. Jadi dia ialah kategori bukan sifat. Jadi kita dapati sini bahawa perkataan nombor 2 sahaja ada alif lam kebiasaannya. Dan kalau dibariskan akhir perkataan nombor 2 ni, dia wajib dibariskan dengan baris bawah, al-baiti. Jadi pemikiran begini, ya, bila kita jumpa dua perkataan, itu yang kita kena latih. Peringkat awal ni, sebagai pelajar, kita kena latih kita berfikiran begitu. Pada dua perkataan, kita kena tengok ni sifat ataupun bukan sifat. Kerana nak jadikan bahasa Arab nanti, dia akan tertakluk kepada kaedah-kaedah tertentu. Jadi kita kena biasakan pemikiran begini, ya. Jadi apa sajalah perkataan yang kita fikirkan bahasa Melayu, kalau dua perkataan tu, kita kena tengok nombor 2 tu adakah dia sifat ataupun bukan sifat dengan cara letak kata bantu yang. Ya, apa saja, ya? Contohnya kunci rumah, kunci yang rumah, kunci berat, kunci yang berat. Jadi kita dapat lihatlah bahawa kalau logik yang tu dia ialah kategori sifat. Kalau tak logik, setelah kita letak yang di tengah-tengahnya, dia ialah kategori bukan sifat. Dan apabila bukan sifat, dia ada kaedah tertentu dari segi alif lam. Dan kalau dia adalah kategori sifat, dia ada kaedah tertentu dari aspek alif lam dan baris-baris nanti. Ya.
Baik, kita sambung lagi. Habiskan latihan kita sampai ke 15 ni. Nombor 13. Kitab saghir, sebuah buku kecil. Boleh tak kata sebuah buku yang kecil? Boleh. Jadi itu ialah sifat. Apabila sifat kitabun saghirun. Kalau kitaban saghiran, kalau kitabin saghirin. Dan kedua-dua tak ada alif lam. Jadi ini kategori sifatnya. Dan seterusnya nombor 14, buku yang fiqh. Buku yang fiqh, buku yang matematik. Buku yang apa sajalah, tak kena, tak boleh. Mana boleh kata buku yang fiqh. Jadi buku fiqh. Jadi oleh kerana tak boleh letak yang di situ, dia ialah kategori bukan sifat. Dan kita dapati dari segi penulisan alif lam ni pada perkataan nombor 2 sahaja. Ini kebiasaannya. Dan kalau kita tak baris akhir, kita ingatkan semula bahawa fiqhi, kitab al-fiqhi. Dari segi baris akhir lah. Kita boleh sebut dia kitab al-fiqh. Itu secara sebutan tanpa menyebut baris akhir. Dan yang terakhir sekali ialah sebuah tempat yang luas. Makan wasi'. Iaitu makan, iaitu tempat, sebuah tempat yang luas boleh. Jadi dia ialah kategori sifat. Jadi kita dapati kedua-duanya tak ada alif lam. Dan kalau baris akhir pun begitulah. Perkataan wasi' ini akan mengikut baris akhir perkataan makan. Baik, jadi di sini kita telah selesai untuk buat latihan yang keempat dari pelajaran yang ketiga. Jadi kalau kita dah buat ni, saya rasa insya-Allah tak ada masalah lah. Iaitu kita latihan ini untuk mengenal pasti sama ada ungkapan iaitu suatu makna yang terdiri daripada dua perkataan. Adakah dia sifat ataupun bukan sifat? Dan kalau sifat, macam manakah cara kita bentuknya dengan alif lam dan sebagainya. Kalau dia bukan sifat, bagaimanakah kedudukan perkataan itu dengan ada alif lam. Jadi saya rasa tak ada masalah ni. InsyaAllah kita boleh ulang ataupun boleh buat latihan ini sendiri. Saya rasa taklah masalah. Letak yang saja tengah-tengah tu untuk membezakan di antara ungkapan sifat ataupun bukan sifat. Jadi sebelum kita masuk pelajaran keempat, kalau saya nak bahagikan buku ni, saya boleh bahagikan bahawa pelajaran pertama, kedua, ketiga itu ialah pengenalan sahaja. Pelajaran pertama, kedua, ketiga. Yang pertama kita belajar apa? Kita dah huraikan apa? Iaitu kalau nak belajar bahasa Arab ni kena ada dua ilmu. Ilmu membentuk perkataan, iaitu ilmu saraf. Membentuk perkataan dengan wazan, kita kena faham apa itu wazan. Dan ilmu kedua ialah membentuk ayat dengan baris akhir. Itulah ilmu nahwu. Dan kita pun telah sentuh bahawa menyebut ilmu nahwu dan saraf itu ialah satu sebutan istilah yang kurang tepat. Sepatutnya kita sebut ilmu saraf dan nahwu kerana kita mesti belajar perkataan sebelum kita belajar ayat. Jadi macam mana kita sebut ilmu nahwu dan saraf? Itu kalau siapa yang pernah belajar di sekolah dan sebagainya, ini satu sebutan yang saya rasa perlu dibaiki dan dibetulkan. Ilmu saraf dan nahwu, bukannya ilmu nahwu dan saraf. Jadi kita dah sentuh pelajaran pertama. Lihatlah muka surat pertama tu, kita dah sentuh perbezaan antara ilmu saraf dan nahwu dan apa yang dikatakan wazan, rasional penggunaan wazan, semua ada dalam objek kita. Dan kita sentuh, pelajaran pertama kita dah sentuh ilmu saraf dengan tak nak kata detail tapi dengan meluas sikitlah. Dan pelajaran kedua kita sentuh ilmu nahwu, iaitu ilmu nahwu ni sekarang kita nak ingatkan semula sebelum kita masuk pelajaran keempat. Ini ialah pengenalan bagi bahasa Arab tu. Mesti ayat tu kena cerita tentang sesuatu dan ada ceritanya. Jadi sekarang kita kena ingat balik perkara-perkara ni supaya dia lebih mantap lah. Rukun ayat ni ada huraian dia. Huraian dari aspek masa, tempat, sebab, kenapa berlaku itu, keadaan. Dan kita pun telah sentuh kenapa baris akhir yang depan tu diberi kepada rukun ayat sahaja. Yang lain tak akan diberi baris depan. Yang lain hanya huraian saja, huraian diberi baris atas. Kecuali kalau ada perkataan yang menyebabkan baris akhirnya baris bawah. Itu kita telah huraikan. Kemudian kita telah sentuh iaitu kategori perkataan dalam bahasa Arab, iaitu muka surat 31. Ini sebagai ulang ingat. Jadi kalau ditakdirkan orang tanya, kita belajar bahasa Arab, apa benda yang kita telah belajar? Boleh tak kita jawab? Itulah sebenarnya. Jadi sepatutnya kita boleh jawab dah kalau kita ikuti daripada awal, kita boleh jawab dah bahawa kita belajar setakat ni
Kalau nak menguasai bahasa Arab tu dua ilmu. Kemudian kita dah sentuh apa ilmu saraf, membentuk perkataan berdasarkan wazan, dan apa itu ilmu nahwu, membentuk ayat daripada perkataan-perkataan tu, dan ada baris akhir. Jadi itu yang kita kena huraikan lah. Kalau orang tanya, belajar bahasa Arab ni kita dah dah belajar selama beberapa minggu ni. Jadi sepatutnya kita boleh huraikan tu dengan yakin. Jadi kita rujuk balik. Kalau kita rasa ada benda yang kita perlu mantapkan semula. Kemudian sebelum kita masuk wazan 5, iaitu pelajaran 4 ni, saya nak stress, saya nak tekankan bahawa wazan 5 ni ialah asas bagi menguasai 1000 lebih wazan. Itu yang penting tu. Jadi saya berani mengatakan demikian kenapa? Saya dah lalui benda ni. Dan saya nak kenalkan begitulah, itu wazan 5 ni asas untuk menguasai lebih pada 1000 wazan tu. Bukan kita hafal tapi kita kena faham dia. Jadi sebelum kita masuk tu kita ada satu lagi iaitu pelajaran nombor 3 tu iaitu pembahagian perkataan dalam bahasa Arab, iaitu muka surat 31 ni, kerana pembahagian dibagi pada 3, kata nama, kata kerja dan kata huruf. Kata huruf no problem, kita hafal aja, pasal tak perlu dibahaskan. Kata nama yang paling ketara tu alif lam tu, itu yang kita perlu kuasai dengan mantap. Kata kerja, kita pun dah sentuh. Kita tak boleh sebut suatu kata kerja, nak terjemahkan bahasa Arab, kecuali kita ambil 4 aspek ni. Dah berlaku ke belum berlaku? Lelaki ke perempuan? Seorang ke ramai? Kemudian yang membuat kata kerja itu pihak bercakap, atau lawan bercakap, ataupun pihak dia. Jadi ini kita kena jelas. Kita kena faham, kerana ini ialah ciri-ciri bahasa Arab. Kalau kita dah kuasai ini, kita faham, dan kita perlu memantapkan saja, insya-Allah perjalanan seterusnya menguasai bahasa Arab tidaklah begitu rumit. Jadi ini saya nak refreshkan balik ataupun ulang ingat apa yang kita telah belajar sebelum ni, sebelum kita masuk pelajaran yang keempat iaitu muka surat 43. Jadi kita nak mulalah insya-Allah pelajaran keempat ni yang saya anggap agak penting sikit. Semuanya penting tapi ini yang agak ketara supaya kita faham. Baik. Itu pelajaran keempat, wazan 5. Dia objektifnya sebagaimana tersenarainya, kita nak tahu kedudukan dan kepentingan wazan 5, itu objektif pertama. Kemudian kita nak tahu turutan dia. Jadi kita kena hafal sikitlah turutan bagaimana, nanti kita akan terangkan, iaitu pada kata kerja telah berlaku, sedang berlaku, orang yang melakukan, benda yang kena buat, dan kata terdekat. Itu turutannya. Supaya kita baca teks Arab nanti kita terpandu. Kemudian kita tahu bagaimana terjemahkan tiap-tiap perkataan tu. Tiap-tiap wazan, tetap satu wazan pada wazan 5 tu dalam bahasa Melayu. Macam mana nak terjemahkan dia. Kemudian kita pun tahu nak menggunakan, ini jatuh objektif perjalanan keempat itu ni. Kita tahu bagaimana kita tahu menggunakan wazan yang sesuai untuk menyampaikan suatu maksud dalam bahasa Melayu. Jadi kalau kita nak kata pergi contohnya, apakah perkataan yang paling sesuai di antara wazan 5 tu? Perkataan pergi dia ataupun tidur. Apakah yang paling sesuai itu kita akan bincangkan dalam objektif yang keempat insya-Allah. Jadi ini sebagai gambaran awal objektif kita yang nak kuasai dalam pelajaran keempat ni ialah 4 objektif itu ya. Baik, kita tengok satu persatu dulu yang setakat kita mampu. Kita tak nak tergopoh-gopoh, biarlah kita relax sikit dan kita faham betul. Baik, objektif pertama kedudukan dan kepentingan wazan. Wazan-wazan terdapat dalam bahasa Arab yang punya maknanya tersendiri, wazan itu kita dah faham sebelumnya, yang punya makna tersendiri ada banyak. Boleh lihat lampiran 200 muka surat 207. Banyak Tapi ini bukan nak mematahkan semangat pelajar. Bukan nak kasih terperanjatkan dia banyak sangat ni, tidak. Tapi sekadar menceritakan realiti keluasan bahasa Arab dari aspek pembentukan perkataan. Inilah kerana setiap wazan mempunyai makna tersendiri yang berlainan dengan wazan lain. Oleh kerana wazan ini banyak persoalan yang timbul, seterusnya ialah dari mana kita nak bermula. Banyak sangat ni nak start kat mana? Okey. Untuk menguasai semua wazan yang banyak ni, bagaimana caranya? Ini membawa kita kepada apa yang diistilahkan sebagai wazan 5. Jadi istilah ini bukan istilah yang dipakai umum. Hanya saya memakainya dalam buku saya ini. Baik, mari kita tengok muka surat 207. 207. Ini dia wazannya. Wazan 5 ni kita ialah daripada ni lah. 1, 2, 3, 4, 5 ni. Ini yang kita nak faham. Kerana dia akan berulang-ulang nanti. Ini kumpulan kata kerja pertama. Jadi ini yang pentingnya wazan 5. Ini kumpulan kata kerja yang pertama.
Jadi kumpulan kata kerja kedua pun sama juga nanti, tapi bentuk dia lain. Kumpulan kata kerja yang ketiga pun sama juga. Jadi bentuk dia lain. Jadi itu yang bentuk ini berdasarkan wazan. Itu yang kita nak faham apa wazan dulu. Setelah kita uraikan dengan agak detail sebelum ni. Kumpulan kata kerja yang 4 pun sama juga. Wazan 5 juga ada. Sampailah kumpulan kata kerja yang ke-10 untuk ringkaskan apa ni gambaran kita. Jadi sebenarnya kalau kita kuasai wazan 5, kita akan bincangkan sampailah 10 kumpulan kata kerja ni. Jadi oleh kerana kumpulan kata kerja yang pertama tu ada 5, jadi kalau 10 dia ada berapa semua? 50. Jadi automatiklah kita telah kuasai 50 ataupun target kita nak menguasai 50 wazan tu. Jadi itu yang di antara apa ni? Kepentingan wazan 5 ni. Yang asal tu kumpulan kata kerja pertama tu kita nak kuasai supaya kita apabila kita menghadapi wazan-wazan lain nanti, kumpulan kata kerja sampai 10 nanti kita tidak ada masalah. Jadi ini yang penting. Dan kalau nak lihat jadual lebih jelas, mungkin boleh buka muka surat 161. Tengok sini 161. Ini ialah jadual yang menunjukkan wazan-wazan tu. Ini yang pertama tu. Jadi wazan 5 dia inilah. Ini wazan 5 dia kita akan bincang sebentar lagi insya-Allah. Ini kumpulan yang pertama. Kumpulan kedua sampai ke 10 ni semua wazan-wazan dia. Semuanya ada wazan 5 ni sendiri. Jadi kalau kita lihat nanti kalau fa'al, kalau nak bentuk yang nombor 2, kita letak sabdu je. Fa'al. Jadi kalau kita dah kuasai fa'al, nak sebut yang kedua ni tak ada masalah lah. Sabdu kan saja ain tu fa'al. Jadi kalau kita kata apa ni? Balagh. Itu saja. Kalau kata jahad. Apa sajalah. Kita gandakan yang ain tu. Kemudian yang nombor 3, fa'al. Kemudian nombor 4, af'al. Nombor 5, tafa'al. Ini semua ada kaitan dengan yang pertama. Jadi ini nak kasih gambaran bahawa kalau kita kuasai wazan 5 ni, yang lain tu insya-Allah akan jadi lebih mudah. Itu yang saya nak stresskan. Jadi kita nak buat wazan 5 ni, kita tak perlu tergopoh-gopoh. Kita perlu kuasai betul-betul supaya yang lain kita dapat kuasai dengan mantap. Baik. Ini kasih gambaran awal saja. Jadi wazan kita memang banyak. Kalau kita lihat 217 tu kan, muka surat 217, ataupun kita lihat muka surat 220. Yang sempat saya senaraikan dalam buku ni ialah 846 wazan. Nampak di paparan tu. Ini ada yang tertinggal ni, saya tak senaraikan. Jadi kalau nak senaraikan semua sekali memang lebih daripada 1000 lah. Jadi ini maksudnya tiap-tiap wazan ni ada makna itu sendiri, dan asas semua sekali ni ialah wazan 5. Jadi itu yang saya nak kasih gambaran awal. Baik, kita kembali pada pelajaran kita yang keempat. Muka surat 43. Kita nak mula perbincangan wazan 5 kita ni. Baik, objektif pertama tadi kita dah sentuh. Jadi kita teruskan. Wazan 5 boleh diumpamakan sebagai 5 wazan asas yang merupakan sumber wazan-wazan lain dalam bahasa Arab. Daripada wazan 5 ini, wazan lain dibentuk. Dengan menguasai pembentukan dan makna wazan ini, pelajar akan mudah untuk menguasai wazan-wazan lain dan seterusnya membantu mereka menguasai aspek paling penting dalam bahasa Arab, iaitu pembentukan perkataan melalui wazan. Ini adalah ilmu saraf. Jadi, kerana kebanyakan pelajar ilmu saraf yang paling lemah. Kalau baca teks yang tak baris tu dia pakai hentam dia. Ikut suka dia nak sebut macam mana. Jadi itu yang kita tak nak. Kita nak kalau kita diberi teks yang tidak berbaris, kita boleh baca dengan yakin, tidak silap. Baik. Jadi susunan wazan ini adalah satu berikut. Pertamanya, wazan kata kerja telah berlaku. Jadi susunan ini memula kata kerja telah berlaku. Ini istilah dari segi bahasa Arab, al-fi'l al-madhi. Yang kedua, wazan kata kerja sedang berlaku. Al-fi'l al-mudhari'. Itu surat 44. Kemudian wazan pelaku, iaitu orang yang membuat kata kerja itu, disebut ismul fa'il. Kemudian wazan yang menunjukkan kepada makna kata kerja berlaku kepadanya, iaitu ism al-maf'ul.
dan akhir sekali wazan menunjukkan pada makna kata terbitan. Jadi ini susunan wazan 5. Maksudnya, tiap-tiap kata kerja kita jumpa dalam bahasa Arab nanti, dalam Al-Quran dan sebagainya, kita sepatutnya boleh sebut kelima-limanya ini. Kalau kita sebut kata sabar contohnya, kesabaran. Jadi kita boleh sebut telah sabar macam mana, sedang sabar macam mana, orang yang sabar macam mana, benda yang disabarkan itu apa dia, macam mana bentuk sebutan dia, dan kesabaran itu begitu. Kalau kita jumpa perkataan buka, telah buka macam mana, sedang buka macam mana, orang yang buka itu nak sebut macam mana, yang kena buka tu, benda yang dibuka itu nak sebut macam mana, dan pembukaan. Itu bahasa Melayu lah. Kalau kita, maksudnya inilah target kita. Kalau tulis, telah tulis macam mana bahasa Arab, sedang menulis macam mana, penulis macam mana, benda yang ditulis macam mana, dan penulisan macam mana. Jadi ini ialah objektif sebenarnya. Wazan 5 tu, inilah dia. Telah berlaku, sedang berlaku, pelaku yang dilakukan padanya, dan kata terbitan. Baik, jadi ini dapat gambaran ya. Penting ni wazan 5 ni, dan kita harus boleh menghafal susunan ini. Seterusnya, tidak salah sekiranya kita katakan bahawa kata kerja telah berlaku merupakan sumber bagi 4 wazan yang lain. Tak salah sebenarnya, ini ada perbahasan yang dari segi linguistik Arab adalah perbahasan, tapi tak apa. Dekat awal kita kata bahawa daripada kata kerja telah berlaku lah, yang lain akan dibentuk. Ya. Jadi kata kerja telah berlaku yang dibentuk dengan 3 huruf dasar akan mengalami perubahan tertentu untuk membentuk 4 wazan seterusnya. Daripada wazan 5 ini, wazan-wazan lain akan dibentuk. Baik, seterusnya, ini tambahannya, wazan 5 juga dia boleh bagikan kepada 2 kategori, iaitu kata kerja, iaitu nombor 1 dan nombor 2, dan kata nama, nombor 3 dan nombor 5. Ini semua kata kerja lah, telah berlaku dan sedang berlaku. Yang lain semua ialah kata nama. Dan kita pun dah buat ciri-ciri kata nama macam mana. Dia ada alif lam ke, tak ada alif lam. Dan ciri-ciri kata kerja bagaimana? Dia ada yang menunjukkan pada lelaki atau perempuan, menunjukkan masa telah berlaku ataupun sedang berlaku, menunjukkan pada pihak, menunjukkan bilangan dan sebagainya. Jadi itu ialah kategori dari segi jenis perkataan dalam wazan 5 ni. Iaitu kata kerja, wazan pertama, kedua, dan kata nama 3, 4 dan 5. Baik, ini dihurai sikitlah makna makna bagi wazan 5 ni. Baik, yang pertamanya, wazan yang pertama itu acuan dia begini. Kita dah buat acuan ya. Sebutannya fa'al. Apakah makna ni? Wazan ini menunjuk kepada makna kata kerja telah berlaku ataupun past tense. Jadi kalau ada bunyi fa'al tu maknanya telah berlaku lah. Kalau katab telah tulis, kita boleh gantikan huruf-huruf lain menggantikan fa'il lam ni. Dan sebutan begitu. Katab telah tulis. Kalau fatah telah buka. Kalau roja' telah balik. Kalau akal telah makan dan sebagainya. Kerana kalau sedang, macam past dan present tense, kalau sedang lain wazan dia. Jadi wazan pertama ni, acuan dia begini. Ada 3 ruang kosong, letak baris atas ataupun pembahasan kemudian akan kita tunjukkan bahawa baris ni boleh berubah sikit. Dan wazan ni ialah fa'al, dia menunjukkan makna kata kerja telah berlaku. Dalam bahasa Inggeris, kalau goes, didik went di sini, dia sahaja letak bahasa Inggeris. Saya rasa tak ada masalah untuk memahami kata kerja telah berlaku ini. Baik, wazan yang kedua. Wazan dia begini wacuan dia. Dan wazan dia yaf'al. Lain dengan fa'al tadi ya. Jadi kalau yaf'al, yadhhab, yaftah dan sebagainya, dia menunjukkan sedang buat. Jadi kalau kita nak kata dia sedang buat sesuatu, kita kena gunakan wazan ini, yaf'al. Jadi ini untuk menunjukkan bahawa maknanya dia sedang melakukan suatu perbuatan. Kita tengok pada ayat kita nanti, kalau kita nak kata dia sedang makan ke, dia sedang masak ke, kita perlu menggunakan wazan yaf'al di sini. Wazan kedua. Wazan yang ketiga, iaitu acuan dia begini, dan wazan ialah fa'il. Fa'il untuk menunjukkan bahawa pelaku bagi sesuatu perbuatan. Dia kalau bahasa Melayu, kalau tulis, dia ada penulis. Kalau dia beli, pembeli. Dia beli lain dengan pembeli. Beli dari segi bahasa Melayu menunjukkan makna kata kerja. Pembeli merujuk pada orang.
Apabila kita sebut pembeli dia, kita gambarlah orang yang beli. Tapi apabila kita sebut beli, kita akan tergambarlah perbuatan. Jadi begitu juga bahasa Arab. Kalau fa'il melambangkan makna orang ataupun sesuatu yang membuat suatu perbuatan itu. Dalam bahasa Inggeris kita boleh kata teacher, teach, teaches, teachers, and teacher. Ataupun kalau pastinya taught dan sebagainya lah. Dalam bahasa Inggeris pun ada ciri-ciri begini ya. Bahasa Melayu ada pem aja ataupun per dan sebagainya. Baik, ini ialah wazan yang ketiga. Dan wazan yang keempat iaitu wazan ini menunjukkan makna sesuatu berlaku padanya. Jadi, kalau acuannya di sini dia letak tambahan huruf mim di awalnya dengan baris atas dan huruf pertama dimatikan, huruf kedua dibariskan depan dan ditambah waw. Ini acuannya. Kalau nak sebut wazan ni ialah maf'ul. Jadi banyaklah perkataan yang kita dah biasa dengar, perkataan maf'ul. Contohnya maghdub, ghairil maghdubi alaihim. Ma'kul, maghdub apa dia? Yang dimurkai. Ma'kul apa dia? Yang dimakan. Makruh apa dia? Yang dibenci. Itu ada makna yang seperti yang kena buat. Makhluk apa dia? Yang dicipta. Makhluk lah. Jadi ini adalah wazan yang keempat. Wazan ini menunjukkan makna sesuatu di mana perbuatan berlaku padanya. Cipta ada sesuatu yang mencipta dan ada yang dicipta. Iaitu yang dicipta itu adalah makhluk. Kalau tahu, ada orang yang tahu, seorang alim yang tahu, dan benda yang diketahui sesuatu yang maklum, yang diketahui. Jadi maklum itu adalah maf'ul, maklum dan sebagainya lah. Kalau benci, karih, benda yang dibenci, maf'ul, makruh. Jadi kita kena nampak wazan ini dan makna-makna yang ditunjukkan. Jadi bahasa Melayu kita tak adalah satu perkataan yang melambangkan makna tu. Kita kena gunakan perkataan lain di samping perkataan yang asal tu, iaitu yang dibenci. Ada yang di. Jadi bahasa Arab tidak. Dia wazan dia maf'ul. Kalau ghadib, yang marah. Kalau maghdub, yang dimarahi, yang dimurkai dan seterusnya. Jadi ini pengenalan ya bagi makna wazan dalam wazan lima ini. Dan wazan yang kelima ialah di sini fi'il. Wazan ini digunakan untuk memberi nama kepada suatu kata kerja. Jadi, kata kerja tu kita nak kasih satu nama. Itu kata terbitan lah. Kalau dalam bahasa Melayu kita biasa sebut kata terbitan. Jadi contohnya kalau tulis, menulis, nak kasih nama dia penulisan. Kalau orang tu buat satu perbuatan, tolong, nak kasih nama, proses nama yang dibuat apa dia? Pertolongan. Kalau baca, pembacaan dan seterusnya. Jadi sebagai kasih gambaran awal tentang wazan lima itu. Jadi kalau wazan wazan yang kelima ni, kita boleh katalah kata terbitan tu kita boleh katakan seolah-olah dia ialah penambahan per-an ataupun an saja, penulisan ataupun tendangan, pukulan ataupun ke-an dan sebagainya. Jadi itu ialah dari segi perbandingan. Kita buat banding di antara bahasa Melayu dan bahasa Arab. Baik, jadi kita dapat gambaran bahawa wazan lima ni penting dan tiap-tiap wazan tu ada makna tertentu yang telah kita bincangkan. Jadi saya harap oleh kerana masa kita pun kurang 5 minit ni, saya rasa kita terpaksa sambung objektif ini pada pertemuan yang akan datang. Jadi setakat ni saya harap dapat gambaran bahawa wazan lima itu ialah telah berlaku, sedang berlaku, orang yang melakukan, benda yang dilakukan dan kata terbitan bagi